Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, afdhalus salatu wa atammut taslim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan solat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa' kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, walaupun bukan giliran saya yang sebenar, giliran saya hari Jumaat minggu kedua dan keempat, tapi untuk kesekian kalinya Jumaat minggu kedua pun tak dapat datang juga. Jumaat minggu depan ni saya tak dapat juga nak datang ke sini, dan berkebetulan malam ni menggantikan ceramah yang tak dapat datang. Mudah-mudahan dengan peluang yang kita ada pada malam ni untuk kita nak ulang kaji sikit berkaitan sambungan fiqh manhaji kita, mudah-mudahan adalah sikit manfaat supaya kita boleh menambahkan lagi kesempurnaan pada ibadat, khususnya yang masih lagi kita berbicara tentang ibadat solat kita. Muslimin dan muslimat, tuan dan perempuan, datuk-datuk, datin-datin, ibu ayah semua. Dalam ayat yang saya baca mukadimah tadi, wahai orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan solat. Dalam ayat yang lain, menerusi surah Ali Imran, Allah pernah berfirman, di antara ciri-ciri orang yang masuk ke dalam syurga ini, selain daripada banyak amal, selain daripada diampunkan dosa, selain daripada Allah beri rahmat, ada beberapa kriteria orang yang masuk syurga. Antaranya as-sadiqin, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirin bil ashar. Allah sebut dalam surah Ali Imran, ada 5 golongan yang boleh masuk syurga. Yang pertama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Dan saya nak kaitkan as-sabirin ini dengan ayat suratul Baqarah yang saya baca awal mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, di antara ciri orang masuk syurga adalah orang beriman. Dan di antara ciri orang beriman yang masuk syurga adalah mereka sabar. Sabar macam mana? Sabar ketika meminta kepada Allah. Ista'inu, begitu kita minta tolong apa-apa permohonan hajat, kita meminta kepada Allah dengan cara sabar. Sabar bermaksud, sabar dalam permintaan bermaksud.
kita tidak gopoh dalam meminta dan kita tidak terlalu memperincikan permintaan kita. Seolah-olahnya kita mengarahkan Allah. Malah disebut dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab adab. Di antara adab-adab berdoa adalah kita tidak boleh terlalu spesifik ataupun terlalu detail dalam permohonan kita. Itu dikira orang yang tidak sabar dalam meminta. Ya Allah, saya nak tukar kereta. Ya Allah, kalau boleh biarlah kereta Proton X70. Kalau boleh nombor plate saya nak. Dia tak perlu sampai ke tahap macam tu. Dan di antara ciri orang yang sabar itulah dia meminta dan menyerahkan urusannya kepada Allah dalam permohonan. Dan dia tahu Allah itu ada iradah dan kudrah. Allah ada kemampuan dan Allah ada keinginan. Kita pun ada keinginan dan kemampuan, tapi sangat batas dan sangat terhad. Keinginan kita nak kereta Proton. Kita mungkin ada kemampuan untuk merealisasikan keinginan kita dengan income kita mungkin ataupun loan kita semuanya senang untuk lulus. Ya, tetapi kita jangan lupa Allah ada iradah, ada keinginan. Yang bagi Allah keinginannya mungkin bukan Proton X70. Keinginan Allah mungkin lain. Awak tak muat nanti kapasiti X70 ni dengan awak punya family ni. Mungkin sekarang begini. Lebih baik awak van terus. Contoh, keinginan Allah nak bagi dia van. Iradah keinginan Allah mungkin lebih daripada apa yang kita inginkan. Dan Allah juga ada kudrah, ada kemampuan untuk merealisasikan apa yang Allah inginkan. Iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak, mampu tak mampu orang tu, dia boleh dapat kereta yang mungkin tak terfikir di akalnya. Dia menang cabutan bertuah apa BSN ke apa benda tu, sijil simpanan premium. Berapa ramai orang yang tak pernah terfikir. Tiba dapat 1 juta, tiba dapat menang kereta Mercedes. Yang tak pernah terfikir, dia terfikir tak apalah, dapat Myvi pun jadi. Allah boleh bagi. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Muslimin yang dirahmati Allah, kaitannya adalah ista'inu bis sabri. Nak minta dengan Allah ni kena sabar. Sabar yang pertama dalam permintaan, tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu memperincikan, tidak mengarahkan Allah untuk bagi sebiji apa yang dia minta. Sabar dalam permintaan yang kedua adalah, iaitu dia terus meminta kepada Allah. Sama ada dia dapat atau tak dapat, dia akan terus minta kepada Allah. Dan di antara tanda orang-orang yang disayangi oleh Allah, kadang-kadang Allah tidak akan memakbulkan doanya. Allah tak bagi dia apa yang dia minta bukan sebab Allah tak sayang dia. Tak. Tapi kadang-kadang Allah sayang seseorang itu, Allah tidak memakbulkan doanya kerana Allah ingin memakbulkan doanya di akhirat nanti. Maka sebab tu kena sabar banyak dalam permintaan dan jangan putus asa. Sebab tu Allah sebut wasta'inu bis sabri. Minta tolong dengan Allah ni mesti sabar. Sebab itu surah Ali Imran Allah sebut orang yang masuk dalam syurga itu as-sabirin, iaitu golongan orang-orang yang sabar. Jadi ulama memperincikan sabar tu macam mana? Pertama, sabar dalam ketaatan. Mana buat baik kena sabar. Berarti kena buat selalu. Tuan-tuan kalau tak sabar tuan-tuan dah lama dah tinggalkan masjid At-Taqwa. Sekejap buka, kejap tutup, kejap SOP, kejap tak SOP. Bila nak habis, malas main rumah je lah. Kalau tak sabar, lama dah tinggal. Tambah pula kena pakai mask, tambah pula kena buat macam-macam kita punya standard operation procedure ni. Kalau tak sabar dalam taat, lama dah kita tinggal. Tuan. Lama dah kita protes, buat spanduk dan sebagainya. Tapi kena kita sabar dalam ketaatan. Ibu-ibu sabar dalam taat, suruh tutup aurat. Pakai juga tudung walaupun negara kita panas. Pakai juga. Duduk dalam aircon okey lagi. Kalau kat luar, pakai juga tudung. Cikgu-cikgu kat sekolah, bukan ada aircon, bukan sekolah private. Panas tapi sabar dalam taat. Kan? Habis je waktu sekolah, masuk je kereta, buka aircon full. Cabut tu tudung. Cermin tinted. Tapi tak apalah, time tu orang tak nampak dah. Sampai je rumah, langkah sebelah kaki terbang terus tudung. Tak apa, tak sabar time tu. Yang penting time disuruh tutup, dia tutup. Sabar dalam taat. Ingat senang ke nak pakai tudung? Sebab tu ayah-ayah kalau isteri kita tengah setrika tudung tu, tolong jauh sikit daripada dia. Janganlah nak duduk dekat-dekat sangat. Dia letak atas tilam, atas katil tu. Kalau boleh tuan-tuan jangan masuk bilik. Salah duduk tuan-tuan, jangan. Tak masak 3 hari. Ya, tuan-tuan, ingat senang ke? Pakai tudung nak betulkan bucu, nak cukupkan 5 pin brush lagi. Kalau tak sabar tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau menunggu kat kereta tu tak payah on-on.
biarlah dia siap, tak apa. Ini orang sabar dalam taat. Tuan-tuan kena sabar dalam kereta tu. Sebab kalau mereka tak taat kepada Allah, tuan-tuan, lama dah dibuka tudung tu. Jadi ni ciri orang masuk dalam syurga adalah dia sabar dalam taat. Yang kedua, ulama bincang orang sabar masuk syurga ni apa? Iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Tuan-tuan, kita bukan Nabi. Ustaz tak ustaz, kita bukan Nabi. Kita bukan maksum. Kita akan ada potensi atau possibility untuk melakukan maksiat. Even maksiat di mana-mana saja boleh berlaku. Malah dalam bulan Ramadan yang akan datang pun maksiat memang akan boleh berlaku. Kita ada risiko-risiko untuk melakukan dosa itu. Tambah pula kita ada dunia yang terbuka dalam handphone. Pelbagai jenis dosa boleh kita buat di social media, laman web dan sebagainya. Kita terdedah, tuan-tuan, untuk melakukan dosa. Orang yang masuk syurga ni antaranya dia sabar dalam meninggalkan maksiat. Walaupun ada maksiat depan mata, walaupun dia ada peluang untuk buat, tapi dia sabar, dia tahan diri dia supaya dia jangan buat. Walaupun dia ada peluang, walaupun mungkin dia akan selamat, walaupun dia terlepas, tak ada penguatkuasa, orang tak kenal dia, dia boleh buat, dia pandai sembunyikan kesalahan dia. Walaupun begitu, bila dia tahan daripada buat maksiat itu, dia sabar dalam meninggalkan maksiat, maka orang macam inilah yang masuk ke dalam syurga. Bukan sekadar sabar dalam taat, malah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, ulama sebut orang sabar masuk syurga ni apa dia? Iaitu orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ujian yang berbentuk musibah, iaitu perkara yang tak elok, ataupun ujian-ujian yang berbentuk nikmat. Maka dia akan bersabar. Dia kaya, maka dia sabar dengan kekayaan dia. Dia tak jadi riak, dia tak jadi boros, dia lagi kuat bersedekah, dia lagi tak lupa kawan-kawan, dia ingat asal usul dia. Ini orang yang sabar ketika diuji, sama ada senang ataupun susah. Especially biasanya ujian ketika susah lah. Bila musibah, nak tengok sejauh mana dia sabar. Ya Allah sebut, alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang jenis bila timpa saja benda-benda yang tak elok pada diri dia, dia akan kata ini Allah punya. Ini orang sabar ni. Dia tak melenting, dia tak cepat melatah. Dia kata ini Allah punya, Allah dah tentukan, maka serahkan balik kepada Allah. Apa yang saya miliki ni Allah yang punya, jawatan, harta, pangkat, semua ini Allah punya. Maka dia kembalikan kepada Allah. Ini maksud ista'inu bis sabri. Apa-apa saja diserahkan dirinya kepada Allah. Tuan-tuan, yang kedua, cara nak minta tolong kepada Allah bukan sekadar sabar, tetapi dengan cara solat. Ini yang Allah sebut dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was salah. Sabar, solat. Sabar, solat. Muslimin yang dirahmati Allah, tambah pula kita nak masuk Ramadan lagi seminggu. Memanglah kesabaran dan solat itulah antara benda yang utama yang ada dalam Ramadan. Bukan puasa semata-mata. Nak menjaga puasa itu senang ibu ayah semua. Nak menjaga solat itu susah. Walaupun solat itu kita dah biasa buat sepanjang tahun. Sebab solat ini no excuse. Puasa kalau tak mampu nak jaga sekalipun still ada excuse. Still ada option. Tuhan boleh suruh kita ganti pada hari lain. Kalau tak mampu, tak larat sangat atau whatever reason. Bagi yang ada masalah lah. Marda atau ala safarin wa ala alladhina yutiquna, yang tak mampu, yang lemah, yang sakit, yang musafir atau apa-apa keuzuran yang lain. Tapi kalau solat ibu ayah semua, selagi nyawa dikandung badan, walaupun bedridden, walaupun terlantar atas pembaringan orang lain yang kena layan kita, kena uruskan kita, kena ambilkan wuduk untuk kita, walaupun drainage bag, walaupun stomach bag melekat dengan tiub najis melekat kat badan, kita tetap kena solat. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk mengiring, tak boleh mengiring, terlentang, tak boleh terlentang, isyarat mata, tak boleh isyarat mata, isyarat hati. Selagi nyawa di kandung badan, selagi akal ada fikiran, kena solat. No excuse. Nak menjaga solat bukan senang. Mungkin sekarang kita okey, satu hari kita masuk operation, tak payah operation lah, kerana nak melahirkan anak pun orang tinggalkan solat. Sedangkan selagi tak diu tu kena. Ini baru contraction sikit, belum mati lagi, baru contraction dah tinggal solat. Tak apalah nanti qada. Sebenarnya bukan tak apalah nanti qada, kena semayang. Tak larat semayang lah benda syarat mata. Tak larat juga sakit ustaz.
contraction. Ustaz tak beranak boleh lah. Kan? Sakit macam mana pun kena solat. Sebab tu wudukkan betul-betul suami tunggu kat sebelah tu. Spraykan dia, wudukkan dia. Solatkan dia kena solat sambil dia baring contraction tu. Solat. Manalah tahu. Sebab tu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Tengah-tengah nak minta tolong dengan Allah ni lah. Nak tengah gabra, tengah nervous nak deliver baby tu. Time tu lah sepatutnya untuk solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka kerana itulah ibu ayah semua, walaupun solat ni pada kita biasa, ya kita sebab kita dah biasa buat. Tapi kalau kita kaji-kaji lagi, termasuklah saya yang bercakap pun, kadang-kadang saya rasa saya dah mengajar bab solat, tapi bila buat ulang kaji, jumpa kawan-kawan duduk dalam satu usrah, kita bincang balik, munaqasyah balik, banyak penemuan baru yang kita jumpa. Selama ni saya cakap macam ni, rupanya kalau saya cakap macam ni lebih baik dalam jawapan saya. Contoh, ibu ayah walaupun kita dah biasa buat, maka sebab itu pihak Masjid At-Taqwa nak juga kita cerita tajuk ni. Malah tahu sehari demi sehari adalah sikit improvement yang boleh kita tokok tambah untuk kesempurnaan ibadat kita, khususnya ibadat yang paling utama yang namanya solat ni. Muslimin, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jadi malam ni kita sambunglah sikit mukadimah panjang tadi. Bukan apa tuan-tuan, supaya kita utamakan bab ni. Saya pun sebut ramai orang Ramadan nanti ibu ayah semua, saya sebut dengan mana-mana jemaah lain pun, Ramadan, ya kita puasa. Puasa tu salah satu benda dalam Ramadan, tetapi dia masih ada pilihan. Solat tidak ada pilihan. Dan perkara yang sama dah diulang-ulang oleh ramai penceramah. Berapa ramai ibu ayah yang sanggup memaksa anaknya untuk bangun sahur, untuk makan, paksa untuk makan walaupun anak tu makan dan kena mengantuk, disuapnya kerana tertidur di meja makan, dikejutnya demi untuk puasa pada esok hari. Walaupun kanak-kanak tu mungkin dah satu, umur 7 tahun, dengan alasan untuk nak latih dia ustaz. Tapi berapa ramai ibu ayah yang sanggup untuk paksa anak tu untuk bangun solat subuh tu. Tak ada lagi orang yang solat sakit sebab solat, tapi ada orang boleh sakit sebab puasa. Maka sebab itu Nabi SAW suruh mengutamakan solat. Addibu auladakum bis salah wa hum abna'u sab'un sinin. Dalam riwayat lain, murru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'un sinin wadribuhum wa hum abna'u asyar. Ajarkan, latih, habitkan, budayakan anak-anak kamu yang berumur 7 tahun ni dengan semayang. Dan pukullah mereka, berarti enforce mereka dengan solat ketika usia mereka 10 tahun. Enforcement sampai tahap ada hukuman yang dah 10 tahun, walaupun belum balik 10 tahun itu. Tapi nak katanya keutamaan kepada penjagaan solat. Mereka yang boleh menjaga solat, insya-Allah mereka akan jaga puasa. Tapi orang yang jaga puasa belum tentu boleh menjaga solat. Maka latih anak-anak dengan solat. Mereka jaga solat 5 waktu, insya-Allah puasa itu insya-Allah satu aktiviti fizikal yang sangat mudah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak sambung sikit. Kalau siapa yang ada fiqh manhaji, kita nak sambung sikit tentang itu. Kita cerita last dengan waktu-waktu solat. Kita bincang sikit tentang ilmu falak, ilmu astronomi, macam mana kaedah nak kira. Kita hari ni ialah ikut jadual, ikut takwim, ikut jadual waktu telah ditentukan. Masuk waktu ni tak semestinya dengan azan, tak semestinya. Tak semestinya dengar azan baru itu confirm masuk waktu. Sometimes azan tu lambat. Mungkin kadang-kadang bila lambat, terbangun subuh tu lambat, jadi dia azan tu mungkin lewat sikit. Isyak mungkin kadang lambat azan, ada penceramah yang lambat berhenti. Kan, jadi dah habis, dah lambat 15 minit, tiba-tiba untuk Bilal azan pula 15 minit yang lewat. Jadi azan ini dia salah satu tanda masuk waktu solat. Tapi dia bukan satu-satunya tanda, dia salah satu tanda. Jadi tanda yang sebenarnya apa? Adalah perubahan atau peralihan matahari itu. Itu tanda yang paling utama. Makna daripada terbit fajar shadiq, makna cahaya, biasan cahaya fajar itu, biasan cahaya, bukan cahaya matahari lagi, biasan cahayanya keluar je, masuknya waktu subuh. Dan dia berterusan keluar. Dia ada satu lagi fajar, dia panggil fajar kazib. Dia keluar cahaya putih, terutamanya bagi orang yang duduk dekat kawasan yang betul-betul gelap. Kalau duduk kawasan Taman Tun ni takkan nampak cahaya putih dekat langit tu. Sepanjang malam kita nampak cahaya putih, sebab ada banyak pencemaran cahaya dari sudut lampu kereta, lampu kedai, lampu jalan raya. Banyaklah lampu-lampu yang memberi biasan pada langit.
Tapi kalau pergi tepi laut, kalau pergi tengah-tengah hutan dara, tengok kepada horizon, ufuk yang ada, kita akan nampak langit gelap pada waktu malam. Tiba-tiba nampak tiba-tiba cerah dekat hujung ufuk tu, nampak cerah begitu. Tambah pula kita duduk belah timur, pantai timur, lagilah senang nak nampak. Tiba nampak cerah. Sometimes dia cerah sekejap, tiba dia gelap balik. Tu dia panggil fajar kazib. Biasanya 15 minit sebelum subuh macam tu dia cerah, tiba dia gelap balik. Tapi kalau dia start cerah, dia makin cerah, itu menunjukkan masuknya waktu subuh. Terbit saja matahari. Tadi biasan cahaya, ini keluar saja matahari fizikal itu, maka habislah waktu subuh. Dia panggil waktu syuruk, iaitu tamatlah waktu akhir waktu subuh. Matahari naik sikit lagi 28 minit kalau kita dekat Kuala Lumpur, kalau kita dekat Semenanjung Malaysia, naik 28 minit masuknya waktu duha. Naik lagi sejam setengah waktu afdal duha. Afdal. Mana setengah jam lepas furuk itu dah boleh dah sembang duha, tapi afdalnya sejam selepas masuk tu. Makna matahari dah start menyengat. Contoh syuruk sekarang mungkin pukul apa? 7.10. Berapa? 7 apa dah? 11. 7.11. Jadi by 7.35, 7.40 tu dah boleh dah sembahyang duha. Dah boleh dah. Tapi kalau lewatkan sikit, pukul 8.30, pukul 9, matahari dah start panas, itu waktu afdal untuk sembahyang duha. Naik, matahari start naik sampai dia betul-betul tepat atas kepala. Ya, tidak ada bayang kita. Itu waktu makruh untuk kita solat. Waktu makruh untuk kita melaksanakan solat, khususnya solat sunat. Solat wajib tidak ada waktu makruh, tidak ada waktu haram kalau solat wajib. Kalau nak qada sembahyang subuh tadi, nak sembahyang matahari tepat atas kepala ni ustaz, tak ada masalah. Solat wajib tidak ada waktu haram ataupun makruh. Begitu juga kalau solat di tanah haram, di Masjidil Haram tu, tidak ada waktu haram, tidak ada waktu makruh. Jadi boleh nak sembahyang lepas subuh, boleh lepas asar, boleh, tak ada masalah nak sembahyang sunat. Matahari tepat atas kepala, tiba-tiba dia start untuk condong, dipanggil zawalus syams. Dia start untuk condong ke arah terbenam. Timbul barat, terbenam ke arah, timbul timur, terbenam barat. Dia naik tepat atas kepala, dia start nak turun. Dia turun saja keluar bayang, maka itu menunjukkan masuknya waktu zuhur. Dia makin condong, makin nak terbenam, makin rendah, akhirnya bayang menjadi 2 kali ganda, masuknya waktu asar. Dia makin turun sehinggalah betul-betul dia terbenam, akhirnya keluarnya cahaya merah, dia panggil sunset itu, masuknya waktu maghrib. Hilangnya cahaya merah. Kalau kita tengok dengan mata kasar kita, dia jadi gelap hitam terus, maka masuklah waktu isyak. Jadi itulah kitarannya. Maknanya waktu yang betul-betul tepat adalah pada peredaran matahari itu. Itulah masuknya waktu ataupun habisnya waktu solat. Azan adalah sebagai tanda saja itu waktu masuk, tapi kadang-kadang dia boleh jadi lewat. Kadang-kadang ada orang azan tercepat pun ada juga. Jadi kena hati-hatilah. Jadi sebab tu kita yakin dengan tuan kuasa masjid, kita yakin dengan Tok Bilal kita percaya kepada mereka. Jadi kita jadikan mereka sebagai suara mereka yang dilaungkan azan itu sebagai tanda masuknya waktu solat. Jadi kalau kita dah yakin tengok waktu pukul apa, dah confirm dah dengan takwim, kita pun semayang, tiba-tiba tengah semayang, rakaat kedua baru dengar azan. Jadi tuan-tuan yakin yang mana? Yakin dengan masuk waktu yang kita tengok tadi, bukan azan tadi. Jadi lepas habis semayang, confirmkan balik sekali lagi, betul saya semayang tadi tepat, betul masuk waktu, cuma Bilal yang lambat. Jadi okeylah, tak ada masalah yang tu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan solat ini solat awal waktulah kalau boleh. Dan perkara itulah yang pernah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, ayyul amalil afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi ibu ayah sangat bertuahlah, sebab ibu ayah dah berada pada level yang sentiasa menunggu masuk waktu solat. Tuhan beri kitaran hidup kita macam tu. Umur saya baru 40. Ya, saya cuba juga untuk nak kalau boleh menunggu, tapi tak boleh lagi. Sibuk dengan komitmen, pelbagai alasan kita. Kerjaya lagi macam-macam lah. Dan kadang-kadang kita cuba jugalah nak pergi awal waktu. Alhamdulillah Allah berilah izin sikit-sikit. Kadang-kadang adalah kesempatan waktu. Meeting kat shopping mall ke, tengok
Oh dah nak zuhur, kita pun pergilah. Pergi-pergi, ingat kita dah awal masuk-masuk dah ramai dah orang. Kita rasa Allah hinanya kita. Kita ustaz ni, mengajar orang bab semayang, solat awal waktu, konon-konon pergi sebelum azan. Sampai-sampai surau, masya-Allah, orang dah ramai yang dah tunggu dah. Dia mereka tu bukan ustaz pun. Jadi rasa Allah hebat kalau orang yang boleh solat awal waktu, malah menunggu masuk waktu solat pula. Sebab itu Nabi pernah menyatakan dalam hadis, ini encouragement, Nabi nak tarhib, Nabi nak galak kita. Nabi banyak bagi hadis-hadis yang positif macam ni. Nabi kata apa? Siapa yang menunggu waktu solat, macam tuan-tuan sekalian maghrib menunggu isyak ni, Nabi kata apa? Barang siapa yang menunggu waktu solat, sepanjang mereka menunggu itu, mereka dikira mengerjakan solat. Sebab tu hebat tuan-tuan, dia beri peluang. Umur hari ni, komitmen, kesibukan tuan-tuan dah selesai. Hari ni tinggal menuai hasil sahaja. Masya-Allah tuan-tuan. Solat. Walaupun tuan-tuan tak solat, tapi menunggu masuk waktu solat itu dikira sebagai solat. Ini luar biasa. Apatah lagi pula, dahlah menunggu pun dah dapat pahala solat. Solat pula awal waktu mendapat sebaik-baik, seafdal amalan. As-salatu ala waqtiha. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah dalam bab solat ini, sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, ketahuilah bahawa jika sembahyang seseorang itu sebahagiannya berada dalam waktu dan sebahagian lagi berada di luar waktu, jika dia mendapat satu rakaat ketika dalam waktu solatnya, maka solat itu dianggap tunai. Jika tidak, solatnya dikira qada. Maksudnya apa? Ini kes orang yang sembahyang lewat. Dia sembahyang lewat, sembahyang zuhur dan nak asar dah. Last minute tu, dia pun sembahyang, angkat takbir, lafazkan takbir, baca Fatihah, sujud, bangun saja daripada sujud yang kedua, nak masuk on the way rakaat yang kedua, masa itulah azan asar, maka solat itu dikira tunai. Jadi dia boleh terus continue solat di 4 rakaat tu, dan dia tak payah nak qada dah. Berbeza dengan orang yang tak sempat satu rakaat kalau ikut mazhab Syafi'i. Ni mazhab Syafi'i kita bincang ni. Dia baru rokok rakaat pertama, atau baru baca Fatihah, atau mungkin baru takbir, atau mungkin baru sujud yang pertama, tengah-tengah sujud yang baru on the way nak sujud kedua mungkin. Tak lepas lagi satu rakaat. Tiba-tiba azan waktu yang berikutnya, maka solat tu dia kena continue juga sampai habis, tapi dia kena qada pula. Berarti dia telah gagal solat dalam waktu. Maka solat itu seolah-olah tidak dikira, tapi pahala tetap juga dikira pahala oleh Allah. Tapi ada juga kehinaan kerana melewatkan solat tadi tanpa keuzuran. Kalau ada uzur tu cerita lain. Ini kalau sengaja memang lewat-lewat, dah tahu dah asar dah nak dekat, tapi dia relax lagi, maka takut kita dihina dengan surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka, hina orang yang semayang, iaitu mereka yang lalai dan leka dengan solat mereka. Salah satu ciri orang yang lalai dan leka adalah orang yang melewatkan solat tanpa sebab. Jadi kalau kita dapat satu waktu, alhamdulillah. Tak cukup dapat satu rakaat, dikira satu waktu itu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis yang ditakhrij oleh Bukhari Muslim, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Sesiapa yang mendapat satu rakaat dari sembahyang subuh sebelum terbit matahari, sebelum syuruk, maka dia telah mendapat solat subuh tersebut, maka solatnya sah dan dianggap tunai. Dan barang siapa yang mendapat satu rakaat dari solat asar sebelum terbenam matahari, maka dia mendapat solat asar tersebut. Maknanya dikira. Dalam sabda yang lain, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapat satu rakaat daripada solat, maka sesungguhnya dia telah mendapat solat tersebut. Begitu solat itu dikira sebagai adaan, iaitu solat yang tunai, bukan solat yang qada. Namun ada khilaf ulama, contoh mazhab Hanafi kalau saya tak salah, pada mereka, iaitu barang siapa yang sempat takbiratul ihram, tak sempat satu rakaat, berdasarkan dalil sandaran yang lain, dapat takbiratul ihram, maka dia dikira mendapat rakaat. Itu dalam pandangan mazhab lain. Ada pun pandangan yang lebih asah, iaitu pandangan dalam mazhab Syafi'i, minimum satu rakaat.
Waktu yang dimakruhkan solat. Dimakruhkan solat dengan makruh tahrim, iaitu makruh yang hampir kepada tahap haram. Yang pertama, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, kecuali pada hari Jumaat, dan juga selepas solat subuh sehingga matahari naik setinggi tombak, iaitu setinggi segalah. Hari Jumaat ada pengecualian, sebab tu orang datang awal sembahyang Jumaat, buat sembahyang sunat pun semua tu tak ada masalah. Tapi selain pada hari lain, matahari tegak atas kepala ni bila? Iaitu lebih kurang 10 minit terakhir sebelum masuknya waktu zuhur. Ataupun selepas sembahyang subuh sehingga matahari naik segalah. Matahari naik segalah lebih kurang daripada syuruk tu lebih kurang 10 ke 15 minit. Iaitu waktu isyraq tu lah. Jadi masuk je waktu isyraq 10 minit selepas syuruk, itu dah tak ada masalah lah untuk nak solat sunat isyraq. 28 minit selepas tu barulah solat sunat duha. Ini solat sunat ibu ayah semua. Jadi solat wajib. Solat wajib nak qada lepas subuh boleh, tak ada masalah. Saya tertinggal solat isyak malam tadi, ustaz tidur awal. Lepas main subuh dia pun nak qada solat isyak, tu tak ada masalah. Yang waktu makruh itu adalah pada solat-solat sunat saja. Yang kedua, selepas sembahyang asar hingga jatuhnya matahari. Lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang sunat dah. Ada hadis riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir, Rasulullah melarang kami menunaikan solat. Rasulullah melarang kami juga menguburkan orang-orang yang mati di kalangan kami pada 3 waktu. Pertama, ketika matahari mula terbit sehingga naik setinggi galah, yang tadi itu waktu syuruk sampailah 10 minit. Yang pertama. Yang kedua, ketika matahari panas terik di tengah-tengah langit, betul-betul tegak atas kepala sehinggalah dia start gelincir untuk terbenam, masuk waktu zuhur tu. Mana 10 minit terakhir sebelum zuhur. Dan waktu yang ketiga yang Nabi larang, larang untuk solat sunat dan larang untuk mengebumikan mayat. Yang ketiga, ketika matahari condong kelihatan kekuning-kuningan untuk tenggelam sehingga dia betul-betul jatuh dan tenggelam, berarti dekat-dekat time sunset tu. Maka yang tu juga makruh tahrim, makruh yang boleh bawa kepada haram. Sebab tu orang kata waktu haram untuk solat sunat. Dan hukum makruh ini diguna pakai sekiranya solat tersebut tidak ada kaitan dengan sebab-sebab yang terdahulu ataupun sengaja untuk melakukan pengkebumian pada waktu itu. Ini sengaja memang plan nak ke bumi time tu. Jadi sepatutnya dia kena plan time lain lah. Tapi kalau tak ada pilihan, itu saja waktu yang ada, itu saja yang boleh tu orang kubur ada. Jika ada sebab-sebab tertentu, maka itu tidak ada masalah. Sebab-sebab yang darurat, yang tidak ada pilihan. Tapi kalau selagi ada pilihan, maka elakkan pada 3 waktu tersebut. Maksudnya apa? Jika pengkebumian itu dilakukan pada waktu tersebut bukan dengan sengaja atau kebetulan saja, atau sembahyang yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab-sebab yang terdahulu. Contoh, sebab terdahulu dia apa? Dia ada sebab lain, faktor lain yang bersangkutan dengan solat dia tu. Contoh, dia berwuduk, jadi dia ada solat sunat wuduk. Jadi dia wuduk, dia pun solat sunat wuduk walaupun matahari tegak atas kepala ni. Ataupun dia sunat tahiyatul masjid sebab dia masuk masjid selepas subuh sekalipun, dia masuk masjid. Ataupun sebab dia nak qada solat, maka semua waktu tadi tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang disebut tadi. Mana ada sebab-sebab solat sunat wudu, solat sunat musafir, dia nak pergi musafir sebagai contoh, ataupun tahiyatul masjid, dia masuk masjid. Jadi tidak ada halangan untuk melaksanakan solat-solat sunat tersebut. Apatah lagi kalau solat qada, iaitu solat wajib. Dalilnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa mendirikan solat, maka dia hendaklah solat apabila dia mengingatinya, dan dia tidak dikenakan kafarah melainkan mendirikan solat tersebut. Dan baginda membaca firman Allah dalam surah Taha, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sabda Rasulullah SAW, apabila dia mengingatinya, poin apabila seseorang itu mengingati, aku tak solat lagi. Jadi kalau ingat je semayang, maka ini menunjukkan bahawa
waktu yang disyariatkan dan dituntut untuk menunaikan sembahyang ialah ketika waktu ingat. Dan waktu yang kita ingat ini kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang atau waktu-waktu yang dimakruhkan untuk solat. Oleh itu, dikecualikan daripada larangan mendirikan solat pada waktu tersebut. Ini bagi kes orang yang qada tadilah. Al-Bukhari Muslim juga meriwayatkan daripada Ummu Salamah, Nabi SAW pernah melakukan solat 2 rakaat selepas asar. Padahal lepas asar tak boleh, makruh tahrim. Lalu Ummu Salamah isteri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa pula boleh sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat pula lepas asar ni? Padahal dia adalah waktu larangan." Maka jawab baginda Rasulullah SAW, "Wahai binti Abi Umayyah, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar. Ketahuilah sesungguhnya ada satu rombongan daripada kaum Abdul Qais pernah datang menemuiku menyebabkan aku sibuk melayani mereka dan tak sempat menunaikan 2 rakaat selepas Zuhur." Jadi 2 rakaat ba'diyah lepas Zuhur tu pada anak aku ni sentiasa melazimi solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan seumpamanya. Tiba-tiba sibuk layan tetamu, aku tak sempat melaksanakan 2 rakaat selepas Zuhur. Dan 2 rakaat lepas asar ini adalah aku nak ganti untuk mengqadakkan 2 rakaat selepas Zuhur tadi. Walaupun dilakukan pada waktu makruh tahrim, tapi oleh kerana dengan niat qada, dan qada itu menunjukkan perkara yang dilazimi buat, seolah-olah menjadi kewajipan kepada Nabi. Jadi kalau perkara sunat yang telah menjadi lazim itu dikira sebagai wajib, apatah lagi solat-solat fardu yang wajib kalau tak buat, maka dikiaskan dengan perkara yang sama. Menunaikan solat di kawasan tanah haram Mekah juga dikecualikan daripada larangan tersebut secara mutlak, iaitu boleh ditunaikan solat pada bila-bila masa sahaja. Sebab itu ibu ayah semua, kalau kita pergi ke Madinah, siapa mungkin yang pernah biasa duduk dalam raudhah bermula waktu tahajud, siapa yang masuk raudhah time tahajud ini, especially orang lelaki lah, lepas ditutup sahaja muslimat punya ruang, maka perempuan dah tak boleh masuk raudhah, start waktu lelaki sahaja. Maka siapa yang stay dalam tu sampai subuh, kadang-kadang habis subuh, haris penjaga-penjaga tak bagi kita keluar, dia kata tunggu dalam raudhah sampailah 10 minit lepas syuruk, dia kata solat 2 rakaat lepas tu keluar raudhah. Mana dia tak bagi solat lepas subuh, solat sunat lepas subuh jangan, ada orang bangun dia marah. Tapi kalau di Mekah tak ada masalah. Pengecualian solat selepas subuh, terutamanya solat-solat sunat. Wallahu alam ibu ayah semua, kita akan sambung nanti tajuk kita qada atau ulang solat itu insya-Allah dalam kuliah yang seterusnya. Sebab dia ada solat dia panggil ulang. Kita dah sembahyang, kita kena ulang balik. Ada solat kita tak solat dalam waktu, tiba kita kena sembahyang, tu namanya qada. Insya-Allah perinciannya dalam kuliah yang akan datang. Minta ampun, minta maaf salah silap. Kita berhenti untuk azan dan kita terus dengan solat sunat qabliyah dan juga solat isya insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.